What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto and welcome back to my channel. Semestinya hanya akan berbincang berkenaan dengan One Piece. Dan minta maaf sikit lah sebab aku rekod dalam keadaan suasana bergaya. Alright guys, kalau dalam video sebelumnya kita ada berbincang berkenaan King dan Queen dalam chapter 1053. Dalam video kali ini kita akan berbincang berkenaan The New Admiral, The Ryukugyu Aramaki. So dalam video kali ini aku akan terangkan berkenaan fakta-fakta yang telah kita dapat sebelum-sebelum ini dan sedikit spekulasi berkenaan watak ini yang berkemungkinan nantinya akan memainkan peranan yang penting dalam siri One Piece ini. Dan di kesempatan ini juga aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga pengorbanan yang kita buat untuk agama diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Skoverto Anime, channel terbaru dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiskoverto@gmail.com. Berminat untuk dapatkan One Piece t-shirt, korang just WhatsApp admin dan follow IG Shop Skoverto Hub untuk memilih desain yang korang suka. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzu Yarudomo. Alright guys, sebelum kita nak membedah scene tentang Admiral Ryukugyu dalam chapter yang ke-1053 muka surat 10 sampai 12 dan muka surat 16 sampai 17, apa kata kita recap dulu scene yang berkaitan dengan si Green Bull ini. Baiklah, kita dapat tengok pada muka surat yang ke-10 sampai 12, Oda Sensei telah pun menunjukkan kepada kita kemampuan Devil Fruit milik Admiral Ryukugyu yang telah berjaya untuk menukarkan landscape penjara udon yang sebelumnya merupakan kawasan industri, kemudiannya telah berubah menjadi sebuah hutan belantara dengan pokok-pokok yang membalak besarnya. Dan ternyata dengan kemampuan buah iblis tersebut juga, Ryukugyu mampu untuk menumbangkan former Beast Pirates yang berada di sana. Dan bahkan dua orang All Stars itu, iaitu King dan Queen juga dilihat telah pun tersungkur rebah di hadapan Aramaki. Siap dipijak-pijak lagi si Queen tu. Bukan setakat itu sahaja, kemampuan buah iblis Ryukugyu juga memberikan penggunanya kebolehan untuk menyerap nutrisi yang terdapat dalam badan musuh-musuhnya, menyebabkan setiap former Beast Pirates kelihatan menjadi kurus kering dan tidak bermaya. And the full appearance of Aramaki juga telah ditunjukkan kepada kita semua. So dalam chapter yang ke-1053 ini, akhirnya kita dapat tengok macam mana rupa sebenar si Ryukugyu ini buat kali yang pertama, setelah sebelum ini kita hanya ditunjukkan dengan siluetnya sahaja. Dan ternyata nama sebenar Admiral Ryukugyu adalah Aramaki. Kemudian Aramaki dilihat telah pun menghubungi seseorang dari pihak Marine dan mengarahkan untuk menghantarkan sebuah kapal perang dengan tujuan untuk mendapatkan kepala monkey di Luffy tanpa mendapatkan persetujuan daripada The Fleet Admiral of Marine, Sakazuki Akainu, dan bahkan sengaja menyembunyikan hal tersebut daripada pengetahuan Akainu. Admiral Ryukugyu juga merupakan satu watak yang sangat mengagumi Sakazuki Akainu dan cuba untuk mendapatkan pujian daripada ketua mereka itu dengan cara untuk menangkap Mugiwara no Luffy. Akhir sekali, pada muka surat yang ke-17, Aramaki telah mengatakan bahawa sekarang Marine dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Lagikan pula apabila sekarang dunia sedang berada dalam keadaan yang huru-hara. So itulah scene yang kita dapat tengok yang berkaitan dengan Admiral Ryukugyu dalam chapter yang ke-1053 yang lepas. Alright, Admiral Ryukugyu ataupun nama sebenarnya adalah Aramaki, merupakan seorang Admiral dalam Marine yang pertama kali dimention oleh Don Quixote do Flamingo dalam manga pada chapter yang ke-713 muka surat ketiga. Aramaki telah pun dilantik untuk menjadi Admiral bersama-sama dengan Fujitora untuk mengisi kekosongan jawatan tersebut yang telah pun ditinggalkan oleh Aokiji dan juga Akainu. Kemunculan pertama Ryukugyu adalah dalam chapter yang ke-905 muka surat ke-15. Itu pun hanya sekadar dalam bentuk siluet sahaja, dan akhirnya kemunculan penuhnya telah pun ditunjukkan dalam chapter 1053 muka surat yang ke-12 yang lepas. Menurut TCB Scans, chapter note untuk chapter 1053, desain Ryukugyu adalah berdasarkan seorang pelakon dan muzik artis yang tersohor yang bernama Harada Yoshio. Nama Aramaki pula diinspirasikan daripada watak yang telah dilakonkan oleh Yoshi dalam filem 90-an yang bertajuk Ronin Guy. Yang menariknya, dalam filem ini juga terdapatnya pelakon yang telah memberi inspirasi untuk terhasilnya watak Kizaru dan Fujitora. Dan Aramaki juga merupakan pan untuk seeding yang menunjukkan kepada kita kemampuan sebenar Admiral Ryukugyu. Tatu pada bahagian kiri badannya tertulis Shi yang bermaksud death.
Kawa bermaksud river dan Shinju bermaksud in mine. Jika disambung atau digabungkan, ketiga-tiga karakter tersebut membawa maksud a suicide pact at the river of death. Alright gang, pada muka surat yang ke-11 chapter yang ke-1053 kali ini, iaitu scene yang menunjukkan King dan Queen telah pun tumpas di tangan Admiral Ryukugyu, merupakan satu power scaling yang ingin ditunjukkan oleh Oda Sensei kepada kita semua in my thought. Maksud aku, Oda nak tunjukkan dekat kita yang kemampuan seorang Admiral of Marine itu berada pada tahap yang lebih tinggi daripada Yonko Commanders, akan tetapi tidak standing dengan kemampuan seorang Yonko. Sebab itulah sebelum kejatuhan former Yonko Kaido, Aramaki tidak mengorak langkah ke bumi Wano. Hal ini kerana dia sedar akan kemampuan dirinya yang tidak akan mampu untuk berhadapan dengan Kaido. Sekalipun Ryukugyu mampu untuk menumpaskan konco-konconya yang lain, termasuklah Yonko Commanders, King dan Queen. Selain itu, jika kita amati kata-kata Ryukugyu yang mengatakan bahawa the Navy doesn't have manpower to waste on the mess you have left us, menunjukkan tentang kebusukan the world government. Yalah, seolah-olah sebelum kejatuhan Kaido, dia orang tak kisah pun tentang apa yang Beast Pirates nak buat. Nak berperang ke, nak buat senjata ke, nak jajah negara orang ke. Tapi selepas kejatuhan Kaido, barulah Marine nak masuk campur dalam kekalutan Yonko ni semua. Kita dapat tengok macam mana yang telah berlaku ke atas tempat asal Kaido, iaitu Vodka Kingdom dalam manga pada chapter yang ke-1049 muka surat yang ketiga. Dekat Vodka Kingdom tu, world government tak kisah pun apa yang berlaku. Yang penting, kerajaan Vodka mesti membayar ufti kepada world government untuk mendapatkan kerusi dalam persidangan Reverie. Tak kisahlah dengan cara apa sekalipun, yang penting world government dapat untung. Berkemungkinan juga sama dengan sistem Yonko yang memberi manfaat kepada the world government selama ini. Maksud aku, walaupun Yonko ni bukan anjing the world government macam Shichibukai yang berkhidmat direct dengan world government, tapi Yonko ni juga memberi advantage kepada world government pada satu side yang lainnya. Hal ini dikatakan demikian kerana sejak Goldie Roger mengungkapkan kata-kata terakhirnya berkaitan harta peninggalannya iaitu One Piece, maka banyaklah lanun-lanun yang mula berlayar untuk mendapatkan harta tersebut. Jadi dengan kewujudan sistem Yonko yang dikatakan sebagai one of the three great power dalam dunia One Piece ini, aktiviti perlanunan itu semakin terkawal. Yalah, mana taknya bagi mereka yang betul-betul ingin mendapatkan One Piece, maka mereka mestilah menumpaskan Yonko terlebih dahulu sebelum menjejakkan kaki mereka ke pulau yang terakhir. Jadi bagi mereka yang tidak mempunyai will ataupun kemampuan atau kemahuan yang tinggi, pasti akan menarik diri daripada berlanun kerana takut untuk berhadapan dengan Yonko, sekaligus mengurangkan jumlah lanun yang perlu dihadapi oleh the world government. Dan bagi mereka yang terus maju namun tidak mampu untuk mengalahkan Yonko, mereka akan beraliansi dan menjadi sebahagian daripada fleet Yonko tersebut, seperti mana Scratchman Appo dan Basil Hawkins yang telah menyertai Kaido. So daripada nak berurusan dengan lanun-lanun ini secara runcit, world government hanya perlu berhadapan dengan mereka secara borong. Cukup dengan mengikuti perkembangan Yonko tersebut, world government mampu untuk mengawal lanun-lanun yang lain. Disebabkan oleh itulah, selepas kejatuhan Kaido, King, Queen dan konco-konco Beast Pirates yang lainnya terus diberkas oleh Admiral Ryukugyu supaya mereka tidak perlu berhadapan dengan lanun-lanun ini yang mungkin akan memulakan hala tuju mereka yang tersendiri dan mewujudkan lanun mereka yang baharu. Hal ini bertujuan agar pihak Marine tidak mengulangi kesilapan yang sama yang telah berlaku ke atas kru Rock Pirates, yang mana disebabkan oleh selepas kekalahan Rock di Zebek, pihak Marine tidak terus memberkas ahli Rock Pirates yang lainnya, menyebabkan pihak world government yang sebelum ini hanya perlu untuk memerhatikan tindak tanduk Rock di Zebek sahaja untuk menentang keseluruhan armada Rock Pirate tersebut, kini terpaksa untuk berhadapan dengan mereka yang secara individu, dan akhirnya menyebabkan terhasilnya 3 orang former Yonko daripada kru Rock Pirates itu sendiri, which is Whitebeard, Kaido dan Big Mom. So dengan cara Ryukugyu terus menumpaskan King dan Queen ini akan memudahkan urusan the world government pada masa yang akan datang dan dapat mengelakkan daripada lahirnya pirates yang berpotensi untuk mencapai tahap seorang Yonko, kerana pada tahap seorang Yonko, pihak world government akan mengalami kesulitan yang teruk untuk berhadapan dengan mereka, seperti mana yang kita dapat tengok dalam perang besar Marineford. Pada muka surat yang ke-12 dalam chapter 1053 pula, kita dapat lihat bahawa Admiral Ryukugyu juga merupakan perwatakan yang agak bebas, seperti mana Admiral Fujitora yang tidak suka untuk akur dan menantikan arahan daripada Fleet Admiral Sakazuki Akainu sebelum melakukan sesuatu tindakan. Hal ini demikian kerana Aramaki telah pun secara rahsia menghubungi seseorang daripada pihak Marine dan mengarahkan untuk menghantarkan sebuah kapal perang untuk kegunaannya tanpa meminta kelulusan daripada Akainu. Okey, pause sekejap. Agak-agak kurang lah kan. Siapa yang Ryukugyu call tu? Yelah, sebabnya kan Marine yang dihubungi tu mesti bukan Marine yang kaleng-kaleng. Sebab kalau Marine bawahan ni takkan berani punya nak bersubahat untuk menghantar sebuah kapal perang tanpa
apa kelulusan Fleet Admiral. Silap-silap hari bulan lah yang berkomplot tu pula yang tak pasal-pasal yang terima akibat dia. Well, aku personally berpendapat bahawa Marine yang dihubungi oleh Ryukugyu tersebut adalah Borsalino Kizaru. First sebab kalau korang perhatikan cara watak tersebut dalam Denden Mushi tu bercakap macam main-main je. Maksud aku masa dia jawab call Aramaki tu dia macam hello, this macam gitulah dengan nada malas dia tu kan. Lepas tu macam oh, Ryukugyu. Kau nampak tak? Cara dia cakap macam Borsalino Kizaru. Dan bila dia tahu yang bercakap itu adalah Ryukugyu, dia tak ada pula nak gelabah beruk macam yes sir, Admiral Ryukugyu sama. Macam gitu kan. Dan watak ni tak ada pun address Ryukugyu sebagai Admiral Ryukugyu. Bahkan selamba je dia panggil nama Ryukugyu macam tu. Menunjukkan bahawa watak ini mempunyai jawatan yang sebaris dengan Admiral Ryukugyu. Dan memandangkan pada chapter yang ke-793 muka surat 15, Admiral Fujitora tidak dibenarkan untuk menjejakkan kaki ke mana-mana Navy base dalam dunia One Piece, lagi tidak membawa kepala Mugiwara no Luffy dan Trafalgar Law, maka hanya tinggal Admiral Kizaru sahajalah yang mampu untuk menghantarkan sebuah kapal perang kepada Aramaki. Bagaimana pula menurut kalian? Please drop your comment down below. Okay? Akan tetapi, walaupun watak Ryukugyu dilihat berpewatakan bebas seperti Fujitora, namun konsep pegangan justice antara mereka berdua adalah vice versa. Tidak seperti Fujitora yang berkonsepkan moral justice, Aramaki pula mempunyai pegangan pada aku absolute justice yang jelas. Kita dapat lihat dalam chapter kali ini bahawa dia tetap ingin mendapatkan kepala Luffy sekalipun Luffy merupakan penyelamat kepada penduduk Wano yang selama ini world government pun tak mampu untuk menyelamatkan mereka daripada kekejaman dan penindasan Kaido dan Orochi. Bahkan Aramaki mengatakan bahawa dia sangat mengagumi style Sakazuki Akainu tanpa ada sedikit pertikaian pun, dan dia sangat ingin untuk mendapatkan pujian daripada Akainu dengan membawa pulang kepala monkey di Luffy bersama-samanya untuk menghadap Akainu. Berkemungkinan juga watak Ryukugyu ini adalah watak yang telah dicalonkan oleh Akainu untuk mengisi kekosongan tempatnya sebagai Admiral, sedangkan watak Admiral Fujitora pula adalah watak yang dipilih oleh Aokiji sebelum Aokiji meninggalkan Marine setelah tewas di tangan Akainu dalam pencalonan sebagai Fleet Admiral, seperti mana yang kita dapat lihat dalam manga pada chapter yang ke-650 muka surat 6. Dan akhir sekali pada muka surat yang ke-17 dalam chapter 1053, Ryukugyu telah mengatakan bahawa sekarang pihak Marine berada dalam keadaan yang tidak senang memandangkan seluruh dunia berada dalam keadaan yang huru-hara, menunjukkan kepada kita bahawa banyak perkara besar yang sedang berlaku di luar bumi Wano. Mungkinkah apa yang dikatakan oleh Ryukugyu ini ada kaitannya dengan Sabo? Sebab kita dapat lihat pada muka surat yang kedua dalam chapter 1053 pada panel ini di mana ada penduduk yang sedang membaca berita tentang kejatuhan Big Mom dan Kaido. Adanya poster gambar Sabo yang besar pada dinding di belakang pembaca berita tersebut. Mungkinkah ini satu foreshadowing daripada Oda kepada kita semua? Atau mungkinkah Admiral Ryukugyu akan memberitahu kepada Luffy apa yang telah berlaku kepada Sabo dalam chapter yang ke-956 muka surat 7 yang menyebabkan ramai orang terkejut dengan berita tersebut? Dan dalam chapter 925 muka surat 9, Blackbeard telah memberitahu bahawa Ryukugyu dan Fujitora lah watak yang berhadapan dengan Revolutionary Army pada hari keempat persidangan Reverie di Marijoa. Jadi, adakah Aramaki akan memperkecilkan Luffy dan mencabarnya dengan mengatakan something like, abang kau si Sabo yang merupakan the second man of Revolutionary Army pun aku dapat kalahkan, ini kan pula engkau Mugiwara Luffy. Macam mana menurut kalian? So guys, itu sajalah perkongsian aku dalam video kita pada kali ini, and please share your thought down below if you guys have any interesting idea to share about One Piece, dan sharekan video ini dekat semua platform media sosial korang untuk kita mengembangkan lagi community One Piece di Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. And guys, before I end, sedikit renungan. Tiada siapa yang lebih mencintai diri kita lebih dari baginda Nabi SAW. Siang malamnya hanya memikirkan diri kita semuanya, dan sebagai manusia biasa kita tak akan boleh lari dari kesilapan dan dosa. Namun malulah kita seandainya perbuatan kita hingga membuatkan baginda tidak lagi mengenali diri kita di akhirat nanti. Sabda baginda SAW, mereka yang menuruti sunnah baginda adalah mereka yang mencintainya, dan mereka yang mencintai baginda SAW akan bersama
bersama-sama baginda di dalam syurga. Dan pada masa yang lain, baginda bagi tahu kita, siapa sahaja yang kita idolakan dan ikuti semasa di dunia ini, dengan orang itulah kita akan dibangkitkan di akhirat nanti. Dan sekiranya dalam kehidupan kita menuruti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan dibangkitkan bersama-sama baginda. Kejayaan terbesar kita bukanlah diukur sejauh mana kita mampu mengumpulkan harta, kemewahan, pangkat dan kemasyhuran, namun sejauh mana kita dapat taat perintah Allah Subhanahu wa taala dan menuruti segala sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam hingga terselamat dari api neraka dan mendiami syurga selama-lamanya. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi